Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Rabu, 21 Jun. Proses pindahan ordinan buruh Sabah Bab 67 kini di peringkat semakan peguam negara dan dijangka selesai sebelum hujung tahun ini. Pindahan tersebut telah dipersetujui kerajaan negeri dan telah diperhalusi. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmut, perbincangan antara kerajaan, majikan serta kesatuan sekerja di Sabah telah diadakan dengan mengambil kira aspek ekonomi dan realiti pembangunan negeri. Beliau menjelaskan pindahan itu penting agar selaras dengan Akta Pekerjaan 1995 yang dilaksana di peringkat persekutuan bagi membolehkan pekerja di negeri ini mendapat faedah yang sama seperti pekerja di Semenanjung. Memang agak lama tidak dibuat pindahan. Terlalu lama sudah. Yang saya dimaklumkan 2005 kah ada pindahan. Sudah sampai masanya untuk kita membuat pindahan mengikut Akta Kerja 1995 dan juga ini merupakan adalah standard perburuhan antarabangsa yang diamalkan oleh ramai seluruh negara. Mustafa menyatakan demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu selepas merasmikan persidangan dan pameran keselamatan dan kesihatan pekerjaan Borneo (BOSH). Baru-baru ini tular di media sosial perkongsian pengguna Facebook Exley Jailon bahawa isterinya meninggal dunia di samping bayi berusia 6 hari ketika dia keluar bekerja. Beliau mendakwa terpaksa bekerja selepas 2 hari bercuti kerana diugut potong gaji oleh majikan. Bertindak atas perkongsian tersebut, Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah telah mendapatkan maklumat daripada majikan. Menurut sumber majikan, pekerja terbabit diberikan cuti paterniti selama 2 hari untuk urusan berkaitan dan membenarkan pekerja mengambil cuti sehingga urusan selesai. Bagaimanapun, difahamkan pekerja tersebut belum layak mendapat cuti tahunan. Institut Latihan Teknik dan Perdagangan ILTP, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM Sabah berjaya melahirkan 9,557 graduan dalam pelbagai bidang kemahiran sejak ditubuhkan 35 tahun lalu. Sepanjang tempoh itu, graduan Institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET berkenaan telah membuktikan keupayaan memenuhi kehendak pasaran pekerjaan hasil kerjasama rakan strategik JPSM. Antara rakan strategik JPSM ialah bahagian beasiswa kerajaan negeri, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Petronas, Universiti Kuala Lumpur, UniKL, Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, IPDAS, dan Institut Kemahiran Islam Darul Ridzuan Perak, IKDAR. Demikian menurut Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' Harun Durabi, dalam Majlis Convocation JPSM Siri 1 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Katanya, kerajaan negeri sentiasa menyokong segala usaha JPSM melalui ILTP dalam melahirkan modal insan berketerampilan, kompeten dan berdaya saing selepas tamat latihan. Ia sejajar Hala 7 Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0 2021-2025 di bawah teras modal insan dan kesejahteraan rakyat. Bernaung di bawah kerajaan negeri, ILTP sentiasa meningkatkan usaha melahirkan graduan yang memenuhi keperluan kebolehpasaran industri sejajar Revolusi Industri 4.0. Seramai 142 graduan menerima sijil tamat latihan dalam pelbagai program teknikal dan perdagangan dalam Majlis Convocation kali ini. Jalinan Insan Wahana Aspirasi Jiwa yang dianjurkan Jabatan Penerangan JAPEN mampu memberi penerangan berkesan berhubung isu semasa serta agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan kepada rakyat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata inisiatif JAPEN itu bertepatan usaha memberi penerangan di peringkat akar umbi bagi mengelakkan masyarakat keliru dengan isu semasa yang tular di media sosial. Pada saya, program ini adalah satu program yang cukup bermanfaat kepada masyarakat dan komuniti setempat kerana inilah salah satu alat ataupun wadah yang boleh diguna pakai untuk dibawa ke akar umbi di dalam menghimpunkan masyarakat dan menjelaskan tentang isu-isu semasa berkaitan tentang agenda-agenda pembangunan yang dibawa oleh kerajaan yang ada pada hari ini supaya maklumat-maklumat ini sampai kepada masyarakat akar umbi.
Datuk Nizam menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Jiwah di Kampung Batu Payung, Tawau. Program berkenaan menyasarkan pemimpin di peringkat kampung termasuk ketua kampung dan ahli jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK. Beliau berharap pemimpin di peringkat akar umbi ini mempunyai pemahaman isu semasa agar tidak dimanipulasi pihak tidak bertanggungjawab. Perkembangan mingguan COVID-19, sebanyak 111 kes positif direkodkan dalam Minggu Epidemiologi ME24 bermula 11 hingga 17 Jun lalu. Satu kes kematian direkodkan di Kota Kinabalu. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, jumlah itu meningkat 23% berbanding minggu sebelumnya. Daripada jumlah kes positif tersebut, 43 kes direkodkan di Tuaran, Kota Kinabalu 12, Sandakan 9, Penampang 4, Papar, Putatan dan Beaufort masing-masing 5 kes. Sementara Kota Belud, Beluran dan Kinabatangan merekodkan 3 kes. Kota Marudu, Tambunan, Tenom, Nabawan, Tongot, Tawau dan Telopit pula 2 kes dan 1 kes di Keningau. Bilangan pesakit dalam rawatan meningkat 10%, iaitu 153 kes berbanding 139 kes minggu lalu. Lebih RM3 juta bantuan disampaikan sempena program WAM2Care, Wadah Amal Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan Forum Malaysia Madani peringkat zon pedalaman atas. Program berlangsung di Dewan Masyarakat Keningau. Bantuan daripada Kerajaan Negeri, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah ini diagi kepada 398 buah sekolah dan 376 ketua isi rumah asnaf, IPD Keningau dan pejabat pendidikan daerah Keningau. Majlis penyampaian disempurnakan Pembantu Menteri Kerja Raya merangkap Wakil Rakyat Bingkor, Datuk Robert Tawik, mewakili timbalan Ketua Menteri 2 yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Robert menyambut baik program ini kerana ia memberi manfaat kepada golongan yang memerlukan sejajar Dasar Pelan Sabah Maju Jaya SMJ. Sementara itu, Yang di-Pertua Usia, Datuk Haji Sapawi Ahmad ketika ditemui RTM menjelaskan, program bertujuan memastikan keperluan bidang pendidikan terus menjadi keutamaan dalam melahirkan modal insan berjaya. Betapa seriusnya kerajaan negeri untuk membangunkan sumber manusia itu, agenda utama ialah membangun agenda pendidikan. Sebab itu bantuan sekolah, bantuan PIBG, bantuan kemudahan-kemudahan asas yang diperlukan untuk memperkasa agenda pendidikan diberikan keutamaan. Sangat bermanfaat untuk kami keseluruhan lah, murid-murid, pelajar-pelajar sekolah menengah dan juga ahli-ahli PIBG. Dan bantuan ini insyaAllah kita akan tekankan kepada mereka, penerima-penerima ini, supaya menggunakan bantuan ini untuk kepentingan dan untuk kemajuan. Dengan adanya bantuan ini, penglibatan persatuan PIBG ini banyak dibantu dan boleh membuat program di peringkat sekolah masing-masing. Program diserikan dengan Forum Keharmonian dalam Kepelbagaian. Program serupa akan datang diadakan di Tawau. Sumbangan pelbagai pihak sama ada agensi kerajaan, badan korporat dan swasta bagi membantu golongan memerlukan amat dialu-alukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan, Rina Jainal berkata pihaknya juga sedia bekerjasama dan membantu supaya bantuan yang disalurkan itu sampai kepada golongan sasar. Kerjasama ini sentiasa diperkemaskan. Kita mampu mengelakkan, mengurangkan mereka yang tercicir daripada menerima bantuan. Dan saya juga berharap agar inisiatif seperti begini sentiasa diambil langkah proaktif daripada semua pihak agar kita lebih dapat menyantuni lebih ramai mereka yang betul-betul memerlukan. Rina yang juga Setiausaha Politik Menteri Kewangan Negeri ditemui pemberita selepas sesi mesra bersama pemimpin di Tawau.
Dalam majlis ini, Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia (YAPEM) menyediakan 150 bakul makanan kepada penerima terdiri warga emas, asnaf dan golongan kurang berkemampuan. Rina berharap inisiatif YAPEM ini diteruskan untuk menyantuni mereka yang memerlukan di seluruh negeri. Baik, berita Pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita Pagi Sarawak. Saya Muhammad Syarif Zamawang, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum. RTM, especially for you. Noi kombinasi, onsoi kapio, osonong kopi.